Bertemu kembali. Adakah anda biasa menggunakan mancis atau gesek jika dalam dialek Kelantan? Walaupun kini ramai antara kita yang kebanyakannya menggunakan pemetik api, pengeluaran mancis masih lagi diteruskan kerana ianya tetap mendapat permintaan di kalangan masyarakat. Dan untuk mengetahuinya dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan wartawan Biro Bernama Kelantan iaitu Sharifah Syazwina Said Muhammad Nazari yang berada di talian telefon ketika ini. Assalamualaikum Syazwina. Waalaikumsalam. Okey Syazwina, mungkin boleh kongsikan laporan lebih lanjut daripada Kelantan hari ini, apa dia? Okey, baik. Untuk perkongsian berita dari Kota Baru Kelantan hari ini berkenaan mancis yang dikenali sebagai gesek di Kelantan. Sejak 89 tahun yang lepas, pengeluaran gesek cap lada Kelantan Match Factory di Sungai Keladi di sini tidak pernah berhenti. Semuanya demi memenuhi permintaan peminat setianya yang sudah biasa menggunakan produk tersebut dalam kehidupan harian. Penyedia Kelantan Match Factory Mahmud Muhammad Nur berkata, mancis atau gesek dalam dialek Kelantan kekal relevan kerana masih digunakan untuk membakar sampah, menyalakan rokok, menghidupkan kayu api dan sebagainya. Mahmud mengakui biarpun ketika ini orang ramai lebih selesa menggunakan pemetik api, nilai sentimental yang ada pada gesek menyebabkan permintaan terhadap produk hasil tangan anak Kelantan itu tidak pernah putus. Letusan api gesek berserta bau belerang memberi satu perasaan berbeza kepada pengguna berbanding jika mereka menggunakan pemetik api. Tambahan pula, orang kampung apabila membakar sampah, mereka lebih selesa guna gesek berbanding pemetik api. Kualiti mancis cap lada yang dihasilkan di kilang ini kekal sama sejak 1933. Ia antara faktor penyumbang kenapa produk ini terus berada dalam pasaran. Saya sangat yakin pasti ramai yang ingin tahu tentang cara-cara sekotak mancis itu dihasilkan. Baik, ada 7 langkah untuk menghasilkan sekotak mancis yang setiap satu diisi kira-kira 50 batang mancis. Proses pembuatan dibahagi kepada dua, iaitu menghasilkan kotak dan juga batang mancis. Menurut Mahmud, proses membuat kotak bermula di outer box machine apabila sekeping kayu nipis dilipat, digam dan dibalut dengan kertas sebelum dijemur. Kotak-kotak itu kemudian dikeringkan menggunakan mesin pengering kira-kira 10 minit sebelum proses diteruskan di inner box machine untuk menghasilkan bahagian dalam kotak. Langkah seterusnya ialah menampal label pada kotak yang dilakukan serentak oleh 3 pekerja. Pekerja akan turut melakukan kerja-kerja slide pasting pada kotak tersebut. Ini bertujuan meletakkan striking area di kedua-dua sisi kotak. Striking area mempunyai campuran bahan karbida yang akan menyebabkan mancis menyala apabila berlaku geseran. Bagi pemprosesan batang mancis pula, batang mancis itu akan dicelup ke dalam lilin menggunakan dipping machine. Kemudian bahagian kepala batang mancis itu akan dicelup bersama 4 bahan iaitu kalium klorida, kanji, sulfur dan silika sebelum dikeringkan dan dimasukkan ke dalam filling machine untuk diisi ke dalam kotak mancis yang sudah siap. Seterusnya, apabila kotak dan batang mancis telah siap, kedua-dua bahan tersebut akan dihantar ke packing machine untuk proses pembukusan sebelum diedar ke seluruh negara berdasarkan permintaan. Sebagai satu-satunya kilang mancis yang masih beroperasi di negara ini, Mahmud sangat berbangga. Mereka masih mampu memenuhi permintaan peminat setia gesek. Baik, setakat ini dahulu perkongsian berita dari Kota Baru Kelantan hari ini. Teruskan menonton Bernama TV untuk mendapatkan berita terkini serta perkembangan menarik dari Kelantan. Kembali kepada rakan tugas di Wisma Bernama. Terima kasih Wina atas laporan itu tadi. Itu tadi cara-cara pembuatan gesek ataupun mancis api daripada Kelantan dan ianya begitu menggamit memori dan masih lagi relevan untuk digunakan sehingga kini. Tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Itulah generasi yang akan diwariskan untuk turun-temurun.